لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وأسرة النبيين وأنهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan kelakuan yang kedua. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Dan kelakuan yang kedua daripada 4 kelakuan, masalah berhimpun imam dan makmum di suatu tempat. Kelakuan yang keduanya ialah imam di dalam masjid. Imam duduk di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Itu kelakuan yang kedua. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Katanya dua-dua ini satu hukum. Dua-dua ini dua-dua kelakuan. Imam di luar, makmum di dalam, imam imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, atau imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Dua-dua kelakuan ini satu hukum. Satu hukum, yakni hukumnya sama. Hukumnya sama pada syarat. Maka iaitu hukum yang satu itu iaitu sah mengikut. Boleh nak mengikut, sah dengan syarat dekat. Jangan jauh. Dengan syarat dekat, yang maksud dengan kata dekat tu ialah 300 hasta. 300 hasta sani lebih kurang. Dengan secara lebih kurang. Jadi jangan lebih jauh daripada 300 hasta. 300 hasta itu atas jalan lebih kurang. Dan tiada mengapa, maknanya tiada mudarat, tidak membatalkan mengikut, tidak membatalkan sembahyang lebih 3 hasta. Lebih daripada 300, makna 303. Dan tiada mengapa, maknanya tiada mudarat, lebih 3 hasta. Lebih pada 300 tu lebih 3 hasta. Maknanya di dalam lebih kurangnya 303. 301, 302, 303 tu boleh lagi. Kalau lebih pada tu maknanya mudarat lah. Jadi maknanya kelakuan yang kedua, kelakuan yang ketiga, masalah berhimpunnya, tetapi bukan kedua-dua di dalam masjid. Hanya satu dalam masjid, satu lagi di luar masjid. Maknanya imam di luar. Kalau fardu kata imam di luar, maknanya makmum di dalam. Kalau fardu kata makmum di luar, imam di dalam masjid. Bukan kedua-duanya di dalam masjid, dan juga bukan kedua-dua tu di luar masjid. Seorang di dalam masjid, seorang di luar masjid. Maka syarat bagi nak sah mengikutnya, mengikut makmum yang duduk dalam masjid akan imam yang duduk di luar masjid.
artinya mengikut oleh makmum yang di luar masjid akan imam di dalam masjid. Syarat dianya jangan lebih jauh daripada 300 hasta atau lebih pada tu 3 hasta, tak ada masalah lagi. Tapi 300 hasta tu nak kira di mana? Dan dikira ukuran itu, ukuran 300 hasta tadi daripada tepi masjid. Kita kira daripada tepi masjid, hujung masjid. Tepi masjid, hujung masjid. Tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah yang pertama, pada masalah imam di dalam masjid, dan makmum di luarnya, atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, maka tiadalah dikira akan masjid daripada ukuran itu. Kerana masjid itu dan dikira ukuran itu daripada tepi masjid. Kita kira katanya jangan lebih daripada 300 hasta tadi tu, maksudnya tak dikira daripada kaki imam. Bukan kita kira jarak jauh dekat tu, bukan kira di tumit imam tu tak. Bahkan kira daripada tepi masjid, hujung masjid. Tepi masjid, tepi sebelah mana? Dia sebelah depan, sebelah belakang. Tepi tu. Daripada tepi masjid yang mengiringi imam. Maknanya tepi masjid yang mengiringi imam, yang sebelah belakang imam, pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, di luar masjid. Jadi masalahnya kalau imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Kalau kita boleh tengok di sini, contohnya makmum, imam di dalam masjid. Nampak? Makmum, contohnya kitab ini tu masjid. Ni sebuah masjid. Ni sebuah masjid. Lepas tu imam di dalam masjid, kita katanya kiblat sebelah ni. Ni sebelah kiblat. Sebelah ni sebelah kiblat. Imam di dalam masjid. Maka kira hujung di sini. Hujung di sini, antara hujung di sini sampai ke makmum jangan lebih daripada 300 hasta. Rupanya begitu. Atau daripada tepi masjid mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid atau dan imam di luar masjid. Ini kita kata fardunya begini. Ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Makmum duduk di dalam masjid. Imam di depan. Imam
sebelah depan bagi masjid. Jadi makni sebuah masjid, kita ni kita fardunya masjid, lepas tu makmum di dalam masjid. Tak kira lah makmum dalam masjid dulu. Jadi pendek katanya dia kata maka tiadalah dikirakan masjid daripada ukuran itu. Ukuran 300 tadi itu tidak. Jadi maknanya kita mudah cakap katanya kalau siapa mana-mana seorang di dalam masjid. Imam makmum di dalam masjid, kalau fardu kata makmum dalam masjid, mana imam tu duduk sebelah luar. Artinya akasnya. Maka tempat kita kiranya di hujung masjid. Sebelah depan ke atas sebelah belakang. Tengoklah. Jadi maknanya kita tak kira daripada tumit imam kepada kaki makmum, artinya makmum kepada imam tu kita tak kira begitu dah. Sebabnya dia kata maka tiadalah dikira akan masjid daripada ukuran. Jadi kawasan masjid tu tak kira ukuran. Kita kira di hujung masjid. Kenapa? Kerana masjid itu, sebut kata masjid itu hatarannya letakkan masjid itu tempat sembahyang. Mana masjid ni ialah tempat yang disediai untuk sembahyang. Masjid-masjid ini ialah tempat yang disediai untuk sembahyang. Itu maknanya masjid itu hataran tempat sembahyang, maknanya disediai untuk sembahyang. Maka juzuk mana-mana masjid sebelah depan, sebelah belakang, di tengah, di mana sekalipun asalkan di dalam lingkungan masjid, maka patut untuk nak sembahyang ke semua. Maka tiada masuk ia di dalam had, di dalam sakatan yang menceraikan antara keduanya, antara imam dan makmum. Sebab tu dia, sebab itulah pada masa dulu tu kalau sama-sama di dalam masjid, walaupun begitu jauh lebih pada 300 hasta pun tidak ada masalah sebab hataran masjidnya, sediaan masjid itu disedia untuk dijadikan tempat sembahyang. Setiap juzuk, setiap suku masjid tu boleh diduduk untuk bersembahyang kesemuanya. Sebab tu apabila ada di luar seorang, di dalam masjid seorangnya, maka tak dikira daripada kaki imam, tak kira kawasan masjid. Kira di tepi masjid sampai ke makmum atau sampai ke imam, jangan lebih daripada 300 hasta. Itulah. Jadi masalahnya kita boleh ambil di sini, maknanya kalau diri masjid itu walaupun berapa jauh sekalipun tak kira kata jauh. Kalau masjid begitu luas sekalipun, maka tak kira kata jauh. Walaupun sangat jauh tetapi tak dikira kata jauh sebab masjid itu satu tempat yang disediai untuk sembahyang. Maknanya kalau di dalam masjid kedua-dua kira kata duduk di satu tempat, tak jadi jauh. Maka sekiranya kalau di luar seorang, di dalam seorang, maka kira di tepi masjid sampai ke makmum atau di tepi masjid sampai ke imam. Tengoklah imam duduk di luar ke atau imam duduk di dalam. Begitulah maksud dia. Lepas tu, begitulah nak cerita katanya fardunya sekiranya kalau imam di dalam masjid, maknanya salah seorang di dalam masjid. Lepas tu jangan tanyalah kenapa duduk di luar seorang, kenapa duduk di dalam seorang. Itu kita tak cakap dalam masalah fiqh, tak cakap ini nak fardu masalah saja. Sekiranya kalau berlaku begitu, berlaku berjemaah tetapi imam di luar, makmum di dalam, artinya makmum di dalam, imam di luar, sekiranya kalau berlaku begitu maka jangan lebih daripada jauh dianya, jangan lebih pada 300 hasta. Begitulah. Dan kelakuan yang keempat,
imam dan makmum pada lain imam dan makmum pada lain daripada masjid. Kelakuan yang keempat ialah imam dan makmum pada lain. Maknanya berdiri atau duduk sembahyang dianya pada tempat yang bukan masjid. Pada lain daripada masjid, mana pada tempat yang bukan masjid. Sama-sama tidak duduk di dalam masjid. Maknanya kedua-dua tidak duduk dalam masjid. Imam pun tidak dalam masjid, makmum pun tidak dalam masjid. Imam dan makmum pada lain daripada masjid. Itu maksudnya setengah-setengah kitab tu dia katanya imam dan makmum di luar masjid. Maksud kata di luar masjid tu maknanya tidak duduk di dalam masjid. Tempat yang duduk oleh imam, tempat yang diduduk oleh makmum tu bukan masjid. Kemudian sebut kata bukan masjid di sininya lain daripada masjid tu, maka benar dua masalah. Boleh jadi dua rupa pula. Ada kala kedua-dua di dalam padang, ada kala kedua-dua di dalam padang atau kedua-dua di dalam perbinaan. Perbinaan tu daripada rumah-rumah atau madrasah-madrasah. Dan lain lagi lah. Ada kala keduanya di dalam padang. Maksudnya pada halaman luas, yang gitu. Tapi dia kira kata padang tu tak mesti padang pasir, tak mesti padang rumput lah. Sebab kita cakap dulu tu dalam kebun yang seperti kebun getah, kebun kelapa itu pun dikirakan padang juga. Tetapi jangan di dalam hutan yang ketap. Kalau gitu tak boleh nak pergi kepada imam, itu kira hukum lain. Dan begitu juga masuk dalam hukum padang itu ialah seperti khaimah. Duduk di dalam khaimah. Sebab khaimah ni dia ada bumbung, tidak ada dinding. Setengah-setengah tu dia khaimah tu, khaimah yang seperti buat kudri tu. Khaimah yang kita pasang pada letak kursi, letak meja ketika buat kenduri. Itu ada bumbung saja, tidak ada dinding. Maka kalau duduk di bawah khemah yang begitu, jangan khemah yang orang Arab tu dia ada dinding, dia ada bumbung, itu masuk dalam binaan. Kalau khemah kita ni seperti khemah yang digunakan pada buat keduri itu, ada tiang, lepas tu ada bumbung. Maka itu masuklah hukum padang. Ada kala kedua-duanya di dalam padang. Maksud di dalam padang tu bukan di dalam binaan. Atau kedua-dua imam dan makmum di dalam perbinaan. Perbinaan tu contohnya daripada rumah-rumah atau madrasah-madrasah. Surau, musalla, kesemuanya masuk dalam kata binaan. Sebab kita cakap tentang padang bukan masjid. Perbinaan yang bukan masjid. Perbinaan yang bukan masjid. Kena tahu rumah ke, ataunya madrasah ke, musalla ke, surau ke, kesemuanya masuk dalam perbinaan yang bukan masjid. Maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum
dan antara tiap-tiap dua saf atau dua orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Itulah. Maka syarat dianya sekiranya kalau imam dan makmum duduk di dalam padang, artinya duduk di dalam binaan, maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum kalau ada dua orang saja. Kalau ada dua orang saja ialah ada seorang imam, ada seorang makmum. Maka sekiranya kalau ada dua orang saja duduk di padang atau duduk di dalam binaan, maka syaratnya jangan lebih daripada kedua-dua itu 300 hasta. Atau dan antara tiap-tiap dua saf. Kalau ramai itu dan antara tiap-tiap dua saf. Antara tiap-tiap dua saf. Saf pertama, saf yang kedua, antara saf yang kedua dengan yang pertama. Antara saf yang ketiga dengan saf yang kedua. Antara saf yang keempat dengan saf yang ketiga. Antara saf yang kelima dengan saf yang keempat. Dan antara tiap-tiap dua saf, kalau banyak saf, atau dua orang yang mengikut di belakang imam. Dua orang yang mengikut di belakang imam. Maksudnya dia tak jadi saf. Jadi imam di depan, di belakang seorang, di belakang tu pula seorang pula. Dia tak buat saf. Begitu. Atau dua orang yang mengikut di belakang imam. Maksudnya imam, seorang di belakang imam, seorang pula di belakang dia. Dia tak jadi saf. Syaratnya jangan lebih dari atas 300 hasta. Maknanya syarat itu jangan lebih di atas, mana lebih daripada 300 hasta. Jadi maksudnya apabila ada dua orang saja, seorang makmum, seorang imam dan seorang makmum. Imam dan seorang makmum. Maka makmum dengan imam jangan lebih jauh daripada 300 hasta. Sekiranya kalau lebih daripada 300 hasta atas jalan lebih kurang, maka dianggap katanya tak beri pun di suatu tempat. Begitu. Lepas tu pulaknya kalau sembahyang di dalam tempat yang bukan masjid, ada banyak saf, maka saf yang pertama dengan imam jangan lebih daripada 300 hasta. Dan saf yang kedua dengan saf yang pertama tak kira dengan imam. Saf yang kedua kira atas saf yang kedua dengan saf yang pertama. Jarak kedua-duanya jangan lebih daripada 300 hasta. Fardunya kalau saf yang kedua lebih jauh daripada saf yang pertama, lebih jauh daripada 300 hasta, maka tidak sah mengikut oleh saf yang ketiga. Begitu juga kalau saf yang ketiga, maka antara saf yang ketiga dengan saf yang kedua itu jangan lebih jauh daripada 300 hasta. Begitulah kalau banyak beberapa saf sekalipun seperti orang yang keluar sembahyang di padang-padang, maka saf di belakang sekali itu dia tak kira dia dengan imam, kira dia dengan saf di depan dia. Sebab kita tengok ada setengah-setengah tu ada buat perhimpunan besar-besar, maka hampir-hampir juta manusia datang seperti buat maulid di Yaman. Maka
imam dengan saf di belakang tu lebih jauh daripada 300 hasta, tetapi antara saf ke satu saf tu 3 hasta, 3 hasta, 3 hasta, itu tidak masalah. Sebab kalau ada banyak saf, saf di belakang tu kira dengan saf di depan dia, bukan kira dia dengan imam. Begitulah. Dan masalah yang ketiganya, ini kita fardunya ada 4 orang masalah. Seorang imam, 3 orang makmum. Seorang imam, lepas tu 3 makmum. Tetapi 3 makmum tu dia tidak buat saf tu tak. Dia tidak buat jadi saf, satu saf tu tidak. Jadi dia beratur. Imam depan, di belakang seorang. Di belakang seorang tu seorang lagi pula. Di belakang seorang tu seorang lagi pula. Maka orang yang belakang yang ketiga jangan jauh daripada orang yang kedua, daripada lebih daripada 300 hasta. Orang yang kedua daripada dengan orang yang pertama di belakang imam jangan lebih pada 300 hasta. Orang yang pertama dengan imam tu jangan lebih daripada 300 hasta. Begitulah. Itu jauh dekat masalah katanya. Itu masalah jauh dekat di antara imam dan makmum jangan lebih daripada 300 hasta. Maka tempat kiranya mulai daripada tumit imam. Kalau ada seorang imam, seorang makmum, kira 300 hasta tu mulai daripada tumit. Kalau kita nak ukur tu, mana kita letak ukuran tu di tumit, bukan di jari. Bukan kita letak ukuran tu di jari imam, kita letak di tumit bagi imam sampai ke tumit makmum. Jangan lebih daripada 300 hasta. Itu kalau sembahyang berdiri. Itu kalau sembahyang berdiri. Tetapi kalau sembahyang duduk, fardunya kalau imam tu duduk, maka kita kira di belakang imam. Tak kira di kaki, tak kira di lutut. Kira di belakang imam, belakang imam yang rapat dengan lantai. Kira di situ. Kira di belakang dia. Begitu juga kalau nak sama saf, kalau kita sembahyang biasa pun, kalau nak sama, kalau ada seorang duduk di atas kerusi atau duduk di atas lantai itu, maka belakang dia yang rapat di lantai itu mesti kena sama ditumit dengan tumit orang yang berdiri. Tu kira. Kalau orang berdiri, kira di tumit. Kalau orang duduk, kira di sebelah bawah belakang dia. Sebelah bawah belakang dia yang rapat dengan lantai. Kira di situ. Itu kalau duduk. Maka sekiranya kalau dia fardunya, kalau sembahyang mengiring, maka sembahyang mengiringnya begitu, maka kira di belakang. Di belakang pergi kepada makmum. Lepas tu sekiranya kalau sembahyang melentang, kira sebab kalau kita sembahyang melentang, maka kaki sebelah pada kiblat, kan? Kaki menghadap kiblat, maka kira di kepala. Kira di kepala. Contohnya dia sembahyang melentang begini, sebelah ni kaki, sebelah ni kepala, maka nak kiranya di kepala di sini. Mula di sini sampai ke makmum jangan lebih daripada 300 hasta. Kalau di luar. Begitulah. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta. Maknanya 300 hasta jangan lebih pada 300 hasta tu atas jalan lebih kurang. Kalau lebih 3 hasta daripada 300 tu tak ada masalah lagi, boleh lagi. Seperti yang telah lalu. Seperti yang telah lalu pada masalah seorang di luar masjid, seorang di dalam masjid tadilah. Kalau lebih 3 tu tak apa lagi sebab dia atas jalan lebih kurang. Begitu juga masalah air sampai 2 kolah. Air di dalam kolah itu yang apa dia, yang boleh menolakkan najis, yang boleh kita ambil itu, jangan, dia katanya paling kurangnya 200 2 kolah. 2 kolah lebih kurangnya 200 liter. 200 liter. Maka itu pun kira 2 kolah atas jalan lebih kurang juga. Mana kalau kurang-kurang sedikit pun tak ada masalah.
Jangan terlalu banyak, kurang daripada 2 kolah lah. Kalau kurang sedikit, seperti 1 cupok, 1 liter kurang kemasalan atau 2 liter kemasalan, itu tidak ada masalah lagi. Sebab benda ni dia kira atas jalan lebih kurang. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum. Pada pada 3 kelakuan yang akhir ini. Ini syarat lain selain daripada syarat jangan lebih daripada 300 hasta antara imam dan makmum, tambahan lagi dan jangan ada dinding. Sebab kita dah cerita bahawa maksud daripada katanya beripun di suatu tempat, imam dan makmum mesti beripun di suatu tempat tu, yang dimaksudnya jangan jauh, jangan ada dinding. Begitulah kesemuanya. Tetapi jauh tak jauh dalam masjid kira lain. Berdinding tak berdinding dalam masjid tu kira lain. Jauh tak jauh di dalam masjid kira lain, jauh tak jauh di luar masjid kira lain. Ada yang mendinding, tidak ada yang macam mana benda yang mendinding di dalam masjid tu kira lain, di luar masjid tu kira lain. Tengok. Dia katanya dan jangan ada dinding antara imam dan makmum. Dan jangan ada dinding yakni dinding yang menghalang, yang menegah akan lalu kepada imam. Jangan ada dinding, yakni dinding yang menegah akan pergi kepada imam. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Pada masalah seorang di luar, seorang di dalam, dan pada masalah di luar kedua-dua daripada masjid. Jangan ada dindingan. Sekiranya kalau ada dindingan tetapi boleh lalu pergi, seperti ada pintu yang dibuka, seperti ada pintu yang dibuka, ada dinding tetapi ada pintu yang dibuka, maka tak mengapa juga. Sebabnya jangan ada dinding yang menghalangkan, yang menegahkan daripada lalu pergi oleh makmum kepada imam. Bersalahan kelakuan yang pertama. Kelakuan yang pertama, mana dia kelakuan yang pertama ialah imam dan makmum di dalam masjid. Maka diluaskan hukum. Hukum tu luas. Hukum masjid tu luaskan. Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang. Bagaimana yang telah lalu kenyataan. Sebab masjid itu tempat yang disediai untuk apa dia? Untuk bersembahyang. Jadi dia begini. Masalah jauh dekat pun kalau sama-sama di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, dia kalau lebih pada 300 hasta pun tak kira kata jauh. Itu kalau sama-sama kalau di dalam masjid. Tetapi kalau luar masjid tu, kira katanya lebih pada 300 hasta, dia agak katanya jauh. Tetapi kalau dalam masjid lebih pada 300 hasta pun tak kira kata jauh. Sebab apa? Sebab masjid tu tempat yang disediai untuk sembahyang, lalu tu diluaskan hukum kepada masjid. Begitu juga masalah dindingan. Sekiranya kalau ada dinding di dalam masjid, sama-sama di dalam masjid, maka dinding itu syaratnya kena ada pintu. Artinya ada tangga yang boleh pergi kepada imam. Walaupun nak pergi pada imam itu dengan secara membelakang kepada kiblat sekalipun. Tidak ada masalah kalau masjid. Tetapi kalau di luar masjid, syaratnya jangan ada dinding. Dan kalau ada dinding mesti kena ada pintu. Pintu tu boleh lalu pergi kepada masjid. Syaratnya jangan membawa membelakang kepada kiblat. Itu dia tak sama. Kalau ada dinding serta ada pintu,
walaupun nak pergi kepada imam melalui pintu itu membawa kepada beri belakang kepada kiblat sekalipun tidak ada masalah. Kalau itu kalau masjid. Tetapi kalau luar masjid tak kira dalam rumah ke di dalam padang ke tak kira lah. Kalau ada dinding serta ada pintu. Tetapi ada pintu nak lalu pergi kepada imam tu membawa kepada kena belakang kepada kiblat. Membatalkan sembahyang. Maka itu tidak sah. Sebab di luar masjid tak nak bebas sangat. Tak diluaskan hukumnya. Tengok dia kata, maka jika ada antara keduanya, antara imam dan makmum. Maka jika ada antara keduanya, antara imam dan makmum, pada masalah tiga yang akhir ini, pada tiga kelakuan yang akhir ini, pada masalah seorang di luar, seorang di masjid, artinya kedua-dua di luar masjid. Maka jika ada di antara keduanya, antara imam dan makmum, dinding yang ada pintu. Ada dinding, tetapi di dinding itu ada pintu. Pintu itu pintu yang terbuka. Pintu itu pintu yang terbuka. Dia kata ada dinding, pagar pun sama lah. Ada pagar, ada dinding. Tetapi di dinding, di pagar itu ada pintu. Pintu itu terbuka. Maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya dan saf yang berhubung dengan dia. Dan demikian lagi bagi mereka dan demikian lagi mereka yang di belakangnya. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabitah, yang menambat maksudnya. Tengok. Dia katanya, maka jika antara keduanya, antara imam dan makmum, dinding. Ada dinding, ada pagar masalah, yang ada pintu. Tapi pintu itu pintu yang terbuka. Jangan pintu yang tutup. Ini di luar masjid. Kalau dalam masjid, kalau pintu, janji ada pintu ya. Ada dinding, ada pintu. Pintu tu walaupun pintu dikunci sekalipun tak ada masalah. Itu kalau dalam masjid. Walaupun kalau di luar, kalau ada pintu, kalau pintu itu dikunci tak memadai. Kalau ada pintu tetapi pintu itu dikunci, diselak dia katanya, maka tak boleh dah. Dah tak boleh dah, tak sama dengan masjid. Kalau ada dinding, ada pintu, pintu itu walaupun diselak, dikunci sekalipun, tetapi boleh nak buka, maka boleh nak mengikut. Itu kalau dalam masjid. Adapun kalau di luar masjid, seperti dalam madrasah, dalam rumah, artinya dalam bangunan, musalla, surau ke, kalau ada pintu, syaratnya pintu itu dibuka. Jangan pintu itu ditutup. Walaupun tutup tak kunci sekalipun, maka tak boleh nak mengikut. Mesti dibukakan. Tengok. Dia katanya, maka jika ada di antara keduanya, antara imam dan makmum, ada dinding. Tetapi di dinding itu ada pintu yang dibukakan. Pintu yang terbuka. Maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Maka harus mengikut. Maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintu. Boleh kita nak mengikut akan mereka yang berdiri betul dengan pintu itu. Dan saf yang berhubung dengan dia, dengan pintu itu. Dan demikian lagi mereka yang di belakangnya, di belakangnya, di belakang saf yang berhubung.
Dan jadilah mereka yang berdiri berbotolan pitu itu yang rabit, yang menambat antara mereka antara mereka yang sebelah balik pitu dan antara imam. Dan jadilah ia ya rabit sani pada hak mereka itu seperti imam. Apa maksud kata seperti imam? Maka tiada harus mendulu mereka itu atas rabit tadi. Jadi contohnya begini, kita katanya di dalam rumah, di dalam rumah. Apabila sebut kata rumah ni memanglah bukan masjid. Maka sekiranya kalau kita katanya contohnya di dalam rumah, imam duduk dalam rumah, makmum di luar rumah. Habis itu makmum yang duduk di luar rumah itu dengan imam jangan lebih daripada 300 hasta. Begitu. Jarak dianya jangan lebih daripada 300 hasta. Dan pulaknya jangan ada dindingan di antara keduanya. Sekiranya kalau ada dinding yang tak boleh, yang tidak ada pintu yang buka, maka tak boleh nak mengikut juga. Walaupun tak lebih daripada 300 hasta sekalipun. Contohnya kalau makmum imam di dalam rumah. Imam di dalam sebelah dalam rumah. Makmum di serami rumah. Tetapi jauh dekat tu tak lebih daripada 300 hasta. Tetapi ada pintu di serami nak dalam rumah dalam rumah dengan serami itu ada pintu, tetapi pintu itu ditutup, maka tak boleh nak mengikut dah. Tak boleh nak mengikut sebab tak boleh lalu pergi kepada imam. Tetapi kalau buka pintu itu, maka boleh mengikut. Tetapi syaratnya laginya kita kena tahu pindahan imam. Syaratnya laginya kena tahu pindahan imam daripada satu rukun kepada satu rukun. Maka sekiranya kalau fardu tadi tu, kalau imam di dalam rumah, makmum di serambi, memanglah antara rumah dengan serambi itu ada dinding, lagi pula ada pintu, maka pintu tu mesti dibukakan. Maka sekiranya kalau kita fardu katanya orang yang diserambi di luar rumah dengan makmum dengan imam di dalam rumah itu dia tak nampak imam, maka kebetulannya ada seorang berdiri di tepi pintu, yang dia lah yang nampak imam. Kita nak buat rupa macam mana? Jadi kita katanya ni rumah. Kita katanya begini, ni rumah, imam di dalam rumah. Lepas tu di sini ada pintu. Katanya imam di sini. Imam duduk sebelah atas di sini. Lepas tu sebelah bawah ni ada pintu. Atau di tepi ni ada pintu. Lepas tu ada seorang berdiri di serambi. Di serambi di sini. Maksudnya di luar pada rumah lah. Tetapi makmum yang ada di sini, dia tak nampak imam di sini. Dia tak nampak. Maka tetapi ada seorang yang berdiri di tepi pintu. Ada seorang yang berdiri di tepi pintu sebelah dalam rumah. Orang ini dia nampaklah imam. Imam rokok, orang ni nampak. Imam berdiri, imam buat macam mana pun orang ni nampak. Tetapi orang yang duduk di serambi tidak nampak. Maksudnya kita katanya ceritanya ada 3 orang lah. Imam sembahyang di rumah sebelah dalam di sini. Lepas tu di tepi ni ada pintu. Lepas tu ada seorang sembahyang di luar pula, di serambi.
Tetapi ada di tepi pintu ni seorang yang mengikut imam juga. Lepas tu di antara dia dengan imam tak lebih pada 300 hasta. Antara orang ni dengan imam pun tak lebih daripada 300 hasta. Maka orang yang ada di pintu ini dikatakan rabit. Orang yang ada di pintu ni dikatakan rabit. Rabit ni ialah makna dia lah yang menambahkan antara orang di luar dengan imam. Sebab orang di luar rumah dengan imam dia tak nampak. Dia tak nampak pindahan imam. Maka dengan sebab orang di luar ni dia tak nampak orang imam di dalam rumah, maka dia nak ikut imam, gerak imam, pindah imam tu, dia tengok orang ni. Tengok orang yang berdiri di tepi pintu. Maka orang yang berdiri di tepi pintu tadi tu dipanggil kata rabit. Maknanya yang menambatkan, yang mengikatkan akan imam dan yang di luar rumah. Maka orang yang jadi rabit itu pada hukumnya dia, pada maknanya dialah seolah jadi imam bagi orang di luar. Tetapi imam yang sebenarnya yang duduk dalam rumah tu lah, yang sebelah dalam bagi rumah tu lah. Tetapi nisbah bagi orang luar ni dia tak boleh nak mengikut imam sebab dia tak nampak. Maka segala pindahan rukun dia tengok kepada orang yang jadi rabit di sini. Maka dengan sebab tu dia seolah ganti daripada imam untuk orang di luar ni. Orang yang jadi rabit itu seolah dia ni ambil ganti, ambil tugasan imam, jadi pengganti imam untuk orang di luar. Maka orang di luar di sana tak boleh nak dulu di atas dia. Sebagaimana kalau kita duduk di belakang imam, tak boleh kita nak rokok belum pada imam. Kalau kita rokok belum pada imam satu rukun, kalau kita dulu pada imam satu rukun, itu haram. Kalau dua rukun membawa kepada batal sembahyang. Itu kalau makmum duduk di belakang imam. Kalau makmum duduk di belakang imam, maka dilarangkan makmum mendahulu di atas imam. Mendahulu yakni pada perbuatan. Mendahulu yakni pada perbuatan rukun itu, perbuatan sembahyang. Maknanya kalau makmum di belakang imam, kalau dia dulu di atas imam satu rukun, maka haram. Kalau dulu di atas imam dua rukun atau lebih, maka membatalkan sembahyang. Begitulah orang yang ada di luar dengan orang yang jadi rabit tadi, semacam mana dia dengan imam lah. Jadi maknanya orang di luar tadi tu tak boleh nak dulu di atas rabit. Walau kalau fardunya kalau dia dulu di atas rabit satu rukun, maka haram. Kalau dulu di atas rabit itu dua rukun, maka membatalkan sembahyang. Sebab dia tak nampak imam, dia nampak orang yang jadi rabit ini. Maka seolah kata rabit ni imam bagi dia. Tetapi yang sebenarnya bukan imam, yang duduk dalam rumah tu lah. Yang duduk sebelah dalam tu lah jadi imam. Tapi seolah kata dengan sebab dia tak nampak imam, maka orang yang jadi rabit di sinilah, orang yang jadi rabit ni lah seolah-olah imam dia. Nisbah bagi dia ni, orang ni itu seperti imam dia. Maka tak boleh dia nak buat, nak mendulukan perbuatan sembahyang di atas dia. Sebab kalau dulu di atas rabit ini satu rukun, maka haram. Kalau dua rukun membatalkan sembahyang. Sebagaimana kita kalau duduk di belakang imam betul-betul tu, kalau kita dulu pada imam satu rukun, maka haram. Kalau dua rukun, maka membatalkan sembahyang. Maka dia dengan rabit sama dengan kita dengan imam yang nampak imam. Begitulah. Jadi maksudnya jadi maksud di sini masalahnya kalau ada dinding, jadi seorang sebelah sana, sebelah dalam dinding, seorang lagi sebelah luar dinding. Maka sekiranya kalau ada dinding tu ada pintu yang dibukakan, maka boleh nak mengikut. Tapi kalau tak nampak bagi imam tu, tak nampak orang di luar, orang yang sebelah belakang dinding dengan imam itu tak nampak imam, maka mesti kena ada orang yang duduk betulan dengan pintu itu.
duduk di tepi pintu itu, dan orang yang duduk di tepi pintu itulah dialah yang nampak imam. Dialah yang nampak imam. Kalau imam rokok, orang yang jadi rabit tu rokok. Kita nanti ikut orang yang jadi rabit. Sebab kita nak ikut imam, kita tak nampak. Kita nanti tengok orang rabit itulah. Itu banyak kalau kita sembahyang kat surau, kat mana tu, kalau luar pada masjid tu, di dalam surau, contohnya di dalam surau itu penuh. Orang berdiri penuh di dalam surau. Kita mari di belakang, kita datang ke surau di belakang. Maka kita duduk di serambi surau. Maka memanglah ada pintu di situ. Maka sekiranya kalau kita tak nampak imam, maka orang yang betul dengan pintu itulah dikatakan rabit. Orang yang duduk di pintu itulah dikatakan rabit bagi kita. Kita tak payah mengikut imam, kita mengikut dia. Bukan ambil dia jadi imam. Imam tu orang di depan lah. Orang yang di depan oleh imam. Tapi cara nak pindah satu rukun kepada satu rukun tu, ambil dia mengikut. Kita ambil dia jadi ikutan. Tapi imam yang sebenarnya orang di depan tu lah. Yang berdiri seorang di depan tu, dia lah imam. Tetapi kita dengan sebab jauh kita dengan dengan sebab kita tak nampak imam, hanya kita nampak orang yang di tepi pintu, maka dialah orang tu lah jadi rabit untuk kita. Kita dengan dia seolah kata dia tu jadi imam, tapi pada sebenarnya dia bukan imam. Tak boleh kita nak mengikut dia, kita mengikut dia sebagai imam betul-betul, tak boleh. Cumanya nak tahu kata imam rokok, tengok dia ni. Nak tahu kata imam i'tidal ke belum, tengok dia ni. Nak tahu kata imam imam di depan sujud ke belum, kita tengok orang yang rabit inilah. Jadi seolah kata dia ni macam-macam imam kita lah. Sebab itulah tak boleh kita nak nak buat dulu pada dia tu, tak boleh. Begitulah. Dan begitu juga kalau kita katanya ada saf pula, maka saf di luar, contohnya di surau itu, sebelah dalam surau tu dah penuh, maka tentu sama sekali apabila ramai lagi datang, maka buat saf di luar, di serambi ni, di luar bangunan tu, di luar dinding surau, buat di serambi, maka orang yang saf di luar pun sama dengan yang tadi, mana orang di tepi pintu itulah jadi rabit untuk saf di luar. Begitulah. Dengan sebab orang yang duduk di saf di luar tu tak nampak imam yang ada di dalam surau. Jangan masjid lah, sebab masjid tu kira luas sikit hukum dia. Begitulah. Itu maksud katanya, yang masalah katanya dipanggil kata rabit. Dipanggil kata rabit ialah orang yang kita ambil dia tu sebagai imam dengan sebab kita tak nampak imam. Begitu. Habis di situ, maka katanya, tengok sekali lagi, dia katanya, dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu, berbetulan pintu itu rabit. Orang yang duduk di tepi pintu tu, tapi dia nampak imam lah, itu dia tu jadi rabit, dia panggil, yang menambat antara mereka yang sebelah luar ni dan antara imam. Maka jadilah ia rabit pada hak mereka itu seperti imam, seolah-olah kata imam. Apabila dia tu jadi seolah imam, maka tiada harus mendulu mereka itu atas rabit. Tak boleh. Maka tiada harus mendulu, yakni pada perbuatan. Maka tiada harus mendulu, yakni pada perbuatan. Sebagaimana kita tak boleh nak buat belum pada imam. Kalau kita duduk di belakang imam, nak rokok belum pada imam, tak boleh. Kalau kita dulu pada imam tak sampai satu rukun, maka makruh. Kalau dapat satu rukun, maka haram. Kalau dapat dua rukun, maka jadi membatalkan sembahyang. Maka samalah kita ni, kalau kita duduk di luar, antara kita dengan rabit macam mana kita dengan imam. Begitulah. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegah lalu seperti pagar jarang, atau menegah melihat seperti pintu yang dikatuk. Gitu dulu. Maka kita akhir di situ dulu.
maka mendinding oleh suatu yang menegahkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح علينا